Selamat sahih jenama dipercayai. Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita perdana edisi Khamis 26 November. Saya Fadil Hidayat Ghazali. Dan saya Larendra Fiona menepakan saudara berikut paparan utama malam ini. Belanjawan 2021 lulus di peringkat dasar yang di-Pertuan Agong ucap tahniah kepada semua ahli parlimen. Pelan anti-rasuah PDRM dilancarkan, kredibiliti anggota beruniform dikembalikan. Saya Encik Jaya Balan, seorang bekas tentera, tolak tepi kemulut politik. Ini satu belanjawan untuk rakyat, tak kira bangsa, untuk rakyat masa depan, untuk masa depan, untuk anak muda kita, untuk orang semua sekali, semua kaum. Honestly, saya harap yang ahli politik akan mengutamakan rakyat lah. Tak ada macam nak selamatkan orang-orang bawahan sebab 2020 ni COVID-19 affect ekonomi terus sangat-sangat. Hopefully rakyat diutamakan. Kami berharap semua rakyat dapat yang lebih baik daripada yang sebelum ni lah. So yang kita pun sekarang pun tengah macam tak tentu arah kan sebab tentang COVID ni kan. Harap yang berhormat yang parlimen semua boleh tahulah apa sekarang kita tengah lalui lah. Pada saya, elok ahli politik kalau boleh memang jangan main politik sangat lah sebab rakyat semua tengah susah kan, banyak orang tak ada kerja ke apa semua kan. Pembanyaan lulus bermakna dia meliputi seluruh dari segi kesihatan dan ke segi ekonomi lah. Itu yang kita nak lah buat masa ini. Ramai yang tengah suffer sekarang ni, yang hilang pekerjaan, yang susah nak survive lah. Setelah 82 ahli parlimen terlibat dalam sesi perbahasan, segala pengharapan rakyat terhadap rang Undang-Undang Perbekalan 2021 atau Belanjawan 2021 itu terjawab hari ini apabila ia diluluskan Dewan Rakyat di peringkat dasar. Belanjawan itu mendapat sokongan majoriti ahli parlimen melalui undian suara selepas tamat sesi penggulungan terakhir Kementerian Kewangan. Peruntukan RM322.5 bilion yang dicadang belanjawan berkenaan tidak lain demi membantu rakyat selain memulihkan ekonomi ketika negara berdepan pandemik COVID-19. Dalam belanjawan itu, Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz mengumumkan peruntukan keseluruhan RM31.9 bilion kepada Kementerian Kesihatan, kenaikan 4.3% berbanding peruntukan tahun lalu. Bagaimanapun, Wakil Pokok Sena Datuk Mahfuz Omar Bangun meminta undi belah bahagi dilakukan. Namun, bilangan membolehkan undi itu dilakukan tidak berjaya kerana hanya 13 ahli parlimen yang bangun, kurang daripada jumlah diperlukan, iaitu 15 orang. 15 orang lebih suara bersetuju. Amanah, malu. Amanah pengkhianat. Dibacakan. Tahniah kerajaan tahniah. Bagilah 15 Mana yang bangun? Yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah bahawa usul di atas nama Yang Berhormat Menteri Keuangan di dalam aturan urusan mesyuarat ini diedarkan kepada jawatankuasa sebuah buah majlis. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Ahli-ahli yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju.
Belanjawan 2021 dibentang Tengku Datuk Seri Zafrul pada 6 November lalu. Sesi perbahasan berlangsung mulai 9 hingga 19 November. Menteri-menteri berkenaan mula menggulung pada 23 November sebelum Tengku Datuk Seri Zafrul menggulung bagi pihak Kementerian Keuangan. Mengikut takwim Dewan Rakyat, rang undang-undang berkenaan akan dibahaskan di peringkat jawatankuasa selama 10 hari minggu depan. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan penghargaan kepada semua ahli Dewan Rakyat yang mendukung titah nasihat baginda supaya memberikan sokongan bagi meluluskan rang Undang-Undang Perbekalan 2021. Sokongan bagi meluluskannya sangat penting bagi menjamin kesejahteraan hidup rakyat selain memulihkan ekonomi negara yang terkesan susulan penularan wabak COVID-19. Datuk Pengelola Bijaya Diraja Datuk Indra Ahmad Fadil Syamsuddin dalam kenyataan yang dikeluarkan Istana Negara memaklumkan, Al-Sultan Abdullah menekankan bahawa belanjawan 2021 juga penting bagi melaksana dan melancarkan pelaksanaan dasar kerajaan dalam usaha membendung ancaman virus maut itu. Selaku Ketua Negara, Al-Sultan Abdullah amat menghormati setiap parti politik yang berdaftar di negara ini. Baginda juga menghargai peranan dan amanah yang dipertanggungjawabkan kepada ahli-ahli Dewan Rakyat dalam membela kebajikan rakyat. Justru komitmen dan semangat muafakat yang diberikan semua pihak sangat dihargai bagi mengekalkan momentum pemulihan ekonomi demi kesejahteraan bersama. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menyatakan penghargaan terhadap ahli-ahli parlimen yang menyokong belanjawan 2021 sehingga ia diluluskan di peringkat dasar. Jelas beliau, ini membuktikan kematangan ahli parlimen dalam membuat keputusan penting dengan meletakkan kebajikan, keselamatan nyawa dan kesejahteraan rakyat sebagai keutamaan. Perdana Menteri menerusi kenyataan media memaklumkan belanjawan 2021 merupakan bajet terbesar dan penting kepada negara. Peruntukan itu membolehkan kerajaan melaksanakan segala perancangan perbelanjaan untuk tahun depan dengan teratur dan lancar. Sokongan terhadap belanjawan tahun depan itu membuktikan Kerajaan Perikatan Nasional prihatin mengenai cabaran dihadapi rakyat. Pada masa sama, bersifat terbuka mengambil pandangan pelbagai pihak dalam membantu rakyat memulih serta menjana semula ekonomi yang terkesan impak COVID-19. Jelas Perdana Menteri, sokongan yang ditunjukkan ahli-ahli parlimen membuktikan mereka menjunjung titah yang di-Pertuan Agong untuk mereka mengetepikan politiking buat sementara waktu. Beliau turut menyatakan penghargaan terhadap usaha Menteri Kewangan dan kementeriannya berjaya menyiapkan penggulungan belanjawan dengan beberapa penambahbaikan demi kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Tan Sri Muhyiddin menegaskan kerajaan PN ialah kerajaan yang bersikap terbuka menerima sebarang pandangan, teguran dan kritikan. Sementara itu, Tengku Datuk Seri Zafrul menjelaskan moratorium ke atas pembayaran pinjaman bank tersedia kepada semua rakyat terkesan tidak kira daripada golongan B40, M40 dan T20. Beliau mengingatkan kelulusan moratorium secara automatik melibatkan golongan B40 dan peniaga kecil. Bagi golongan M40 dan T20, moratorium juga tersedia untuk golongan M40 dan T20 yang boleh dimohon kepada bank masing-masing. Yang tidak tergolong dalam segmen-segmen di atas, mereka masih boleh mendapatkan moratorium dengan memohon kepada pihak bank masing-masing. Prinsip utama di sini adalah tanggungjawab dan keadilan. Adakah adil mereka yang kaya dan lebih dari mampu untuk membayar hutang diberikan moratorium? Bukankah lebih baik mereka membayar hutang supaya duit masuk ke sistem perbankan untuk menjana lebih banyak pinjaman, khususnya kepada perniagaan dan industri yang menampung dan mencipta pekerjaan untuk rakyat? Datuk Seri Tengku Zafrul berkata faktor tersebut menjadi pertimbangan kerajaan agar golongan yang mampu wajar membayar balik pinjaman mereka. Pada sesi perbahasan belanjawan 2021 sebelum ini, beberapa ahli parlimen antaranya Wakil Pekan, Arau dan Jerlun mencadangkan agar kerajaan melanjutkan moratorium selama 6 bulan secara pukal. Selain itu, lagi berita gembira yang diumumkan Menteri Keuangan ketika penggulungan rang Undang-Undang Perbekalan 2021 ialah bantuan sekali beri RM300 kepada semua petugas barisan hadapan lain termasuk polis dan tentera.
Semasa pembentangan Belanjawan 2021, kerajaan mengumumkan bantuan khas sekali beri RM500 kepada petugas Barisan Hadapan Kesihatan. Turut diluluskan dana tambahan RM50 juta kepada Kerajaan Negeri Sabah bagi memerangi COVID-19 yang akan disalur Disember ini menggunakan kumpulan wang COVID-19. Selain itu, turut mendapat persetujuan ialah bagi meningkatkan jumlah pemberian bantuan daripada RM50 kepada RM100 seorang di bawah program e-Belia. Malah, inisiatif itu dipanjangkan kepada 1.1 juta mahasiswa di institusi pengajian tinggi awam dan swasta, termasuk yang berusia lebih daripada 20 tahun. Tidak kira sama ada pencarum KWSP telah hilang pekerjaan atau terkurang pendapatan tahun ini, mereka layak membuat pengeluaran daripada akaun satu. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz ketika menggulung perbahasan Belanjawan 2021 berkata, ia selepas program iSinar kini dibuka dan diperluas kepada kesemua lebih 8 juta pencarum yang terjejas pendapatan mereka. Jumlah pengeluaran maksimum pula meningkat kepada RM10,000. Tanpa mengira sama ada ahli tersebut bekerja sektor formal atau bekerja sendiri, tanpa mengira ahli aktif pencarum atau tidak, selagi terjejas pendapatan dengan ketara, bolehlah mengeluarkan simpanan dari akaun satu KWSP. Pencarum hanya perlu hadir ke cawangan KWSP dengan membawa bukti kehilangan pekerjaan, notis atau cuti tanpa gaji, potongan gaji serta allowance atau kerja lebih masa mahupun pengurangan pendapatan sekiranya bekerja sendiri atau boleh memohon secara dalam talian. Jelas Tengku Datuk Seri Zafrul, kerajaan terus peka dan mendengar semua rungutan ahli dan cetusan pendapat daripada kalangan ahli parlimen mengenai syarat yang terlalu ketat. Setiap langkah melibatkan pengeluaran KWSP perlu dilakukan dengan penuh tanggungjawab kerana amanah yang dipikul adalah untuk semua ahli, baik mereka yang mahu mengeluarkan dan juga bagi ahli yang tidak mahu. Majoriti caruman akan dilaburkan di dalam instrumen pelaburan jangka panjang dan bukan dalam bentuk tunai. Oleh sebab itu, setiap pengeluaran luar jangka yang sebegini memerlukan perincian dan pertimbangan yang rapi. Segala isu berkaitan akaun satu KWSP berbalik kepada mencari satu titik keseimbangan di antara dua ekstrim untuk rakyat. Dengan izin, this is about finding the right balance between fulfilling two different needs of the members. Yang pertama, pengeluaran untuk kelangsungan hidup hari ini, dan kedua, menjamin kesejahteraan persaraan masa depan. Program iSinar sebelum ini hanya membenarkan pengeluaran kepada kira-kira 2 juta pencarum dengan had maksimum RM9,000 bergantung kepada baki caruman di dalam akaun satu. Dalam perkembangan sama, KWSP akan mengumumkan perincian iSinar awal minggu depan. KWSP menerusi kenyataan media menjelaskan perincian itu merangkumi ciri-ciri kelayakan ahli yang pendapatannya terkesan, termasuk mereka yang kehilangan pekerjaan atau mengalami pengurangan gaji. Ahli-ahli yang memenuhi kriteria kelayakan boleh memohon bermula pertengahan bulan depan. Pembayaran pertama disalur sebulan selepas permohonan diluluskan. Permohonan boleh dibuat menerusi dalam talian atau hadir di mana-mana pejabat KWSP. iSinar merupakan kemudahan tambahan kepada program bantuan kerajaan yang lain. KWSP turut memperkenal bantuan lain antaranya pengurangan kadar berkanun share pekerja, pengeluaran air lestari dan program bantuan majikan COVID-19 atau ECAP. Langkah kerajaan meningkatkan had pengeluaran wang sehingga RM10,000 menerusi akaun satu KWSP merupakan penyelesaian jangka pendek bagi membantu rakyat meneruskan kelangsungan. Ini memberi peluang kepada individu yang terjejas melangsaikan bayaran dan komitmen bulanan ditanggung mereka selama 6 bulan. Pengurus Pembangunan Perniagaan Putra Business School UPM, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif menyarankan kerajaan untuk terus memantau serta mengenal pasti apa lagi bantuan yang boleh disalurkan untuk jangka masa panjang. Pemantauan itu boleh dilaksanakan unit pelaksanaan dan koordinasi stimulus ekonomi antara agensi nasional laksana.
dan pemantauan ini boleh buat setiap minggu, setiap bulan untuk beberapa bulan yang akan datang. Dan jika didapati masih lagi ada golongan yang masih memerlukan bantuan walaupun program IC9 ini telah berakhir, kerajaan boleh melakukan ataupun menyalurkan bantuan melalui belanjawan susulan ataupun belanjawan tambahan, ataupun melalui beberapa lagi pelan atau fiskal yang dilancarkan seperti tahun ini. Sementara itu, Ketua Ekonomi Pusat Kajian Buruh Masa Hadapan Perkeso Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Saari turut bersetuju dengan keputusan kerajaan membenarkan had pengeluaran berjumlah RM10,000 melalui akaun 1 KWSP. Selain itu, beliau berpendapat rakyat juga akan menerima manfaat daripada lanjutan moratorium yang diumumkan menerusi belanjawan tahun depan. Kerajaan turut mengumumkan iaitu pelanjutan moratorium secara automatik kepada golongan B40 dan juga golongan M40, iaitu M40 mereka perlu membuat self declaration, yang mana moratorium ini ditambahkan dengan kelayakan ataupun kemudahan untuk mengeluarkan KWSP ini cukup sangat-sangat membantu dan juga bagi saya cukup memadai dalam keadaan ekonomi sekarang ini. Penambahbaikan terhadap belanjawan 2021 membuktikan keterbukaan kerajaan dalam mendengar setiap cadangan dikemukakan ahli-ahli parlimen ketika sesi perbahasan. Penganalisis politik Universiti Sains Malaysia, Profesor Dr. Siva Murugan Pandian berkata, pengenalan beberapa inisiatif baharu menjadikan belanjawan terbesar negara bernilai RM322.5 bilion itu lebih inklusif dan memenuhi keperluan golongan sasar. Perubahan proses pemurnian, proses penambahbaikan yang telah kita lihat hari ini menunjukkan ia lebih bersifat komprehensif, lebih bersifat inklusif bukannya eksklusif. Malahan itu juga menunjukkan bahawa kerajaan telah bersedia untuk mendengar dari perbahasan yang telah dilakukan, berusaha untuk melakukan pindaan perubahan agar ianya akan memberikan manfaat kepada rakyat dan bukan di sebaliknya. Dan saya percaya keputusan untuk menyokong ini adalah keputusan yang rasional, keputusan yang terbaik untuk mengambil kira kepada keadaan semasa. Lazimnya apabila sudah diluluskan di peringkat dasar, di peringkat jawatan kuasa tidak mempunyai masalah, melainkan ada pihak yang gagal untuk memberikan justifikasi ke atas perubahan dan pindaan yang mahu dilakukan. Aspek pelaksanaan dan koordinasi perlu diberi tumpuan bagi memastikan tiada rakyat yang terpinggir dalam menerima manfaat belanjawan 2021. Justru komitmen dan kerjasama strategik melibatkan pihak pelaksana sangat diperlukan. Pelan anti rasuah polis di Raja Malaysia PDRM dilancarkan hari ini bagi menangani gejala rasuah dalam kalangan pegawai dan anggota pasukan keselamatan itu dengan lebih tegas. Ia akan menjadi rangka tindakan kepada PDRM dalam memerangi gejala rasuah untuk tempoh 4 tahun sehingga 2024. Pelancaran buku pelan berkenaan oleh Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Bador disiarkan menerusi laman Facebook PDRM. Jelas Tan Sri Abdul Hamid, selain berdepan persepsi negatif masyarakat, imej pasukan keselamatan itu turut tercala susulan beberapa siri tangkapan anggotanya atas kesalahan jenayah, rasuah dan dadah. Situasi tersebut telah menyebabkan seluruh pasukan dihukum oleh rakyat. Di sini untuk menegaskan bahawa polis di Raja Malaysia tidak pernah sama sekali berkompromi dalam apa jua isu yang berhubung kait dengan perlakuan rasuah, pelanggaran peraturan atau undang-undang melibatkan warga pasukan. Saya amat yakin pelan anti rasuah PDRM ini dapat membentuk satu hal tuju nyata ke arah meletakkan PDRM di atas landasan yang betul.
Pelan antirasuah PDRM menetapkan 6 bidang yang perlu diberikan keutamaan. Antaranya tadbir urus organisasi dan sumber manusia, risikan keselamatan serta risikan dan penguatkuasaan undang-undang. Selain itu, bidang siasatan dan pendakwaan, ketenteraman awam serta kelulusan keuangan dan perolehan. Berdasarkan 6 bidang strategi utama tersebut, 53 inisiatif dibangunkan bagi melahirkan warga kerja PDRM yang berintegriti dan berdaya saing. Buku pelan antirasuah PDRM dihasilkan secara kolektif oleh Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard JIPS Bukit Aman. Selaras dengan asas kerajaan untuk membebaskan badan kerajaan daripada unsur rasuah dan sebagainya. Dia bermula daripada rancangan Perdana Menteri pada 2018 bawah National Anti-Corruption Plan ataupun NACP yang mengarahkan semua jabatan kerajaan menubuhkan AOCP masing-masing peringkat jabatan ataupun dikenali sebagai Organizational Anti-Corruption Plan. Jadi selain itu Perdana telah mengambil iktibar dan terus menjalankan inisiatif bagi menerbitkan buku ini ataupun dokumen PDRM ini. Sebuah jawatan kuasa akan ditubuhkan bagi membantu JIPS memantau pelaksanaan pelan itu sekaligus memastikan keberkesanannya. Kes baharu COVID-19 hari ini sedikit melegakan kembali kepada 3 digit iaitu sebanyak 935 kes menjadikan jumlah kumulatif kes positif 60,752 kes. Selangor mencatat penurunan paling ketara dengan hanya 161 kes termasuk 2 kes import berbanding 1,623 kes semalam. Kes sembuh turut mencatat rekod tertinggi 2,555 kes menjadikan jumlah kumulatif kes sembuh 49,056 kes atau 80.7% daripada keseluruhan kes. Dan 3 kes kematian dilaporkan menjadikan jumlah keseluruhan 348 kes. Berikut data terkini COVID-19 diikuti kes positif harian mengikut negeri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berdasarkan pemantauan keadaan cuaca semasa, angin timuran masih lagi memasuki Semenanjung dengan bawaan kelembapan yang tinggi, termasuklah kebanyakan tempat di Semenanjung buat masa ini hujan lebat tertumpu di 1-2 tempat, terutama sekali di Jelebu, Negeri Sembilan, termasuklah Tangkak Muar dan juga sekitar Negeri Pahang. Dan juga di kawasan Kelantan hujan masih lagi lebat memasuki di negeri berkenaan dan keadaan ini juga akan berterusan sehingga ke tengah malam hari ini. Bagi ambaran yang sedang berkuat kuasa buat masa ini, Malaysia masih lagi mengekalkan ambaran cuaca waspada dan juga buruk di sini. Jangkaan hujan boleh lagi berterusan sehingga ke esok hari. Termasuklah kawasan pertambahan kawasan baru di sekitar negeri Sabah di sini iaitu melibatkan Sabah Timur, bahagian Kudat dan juga separuh bahagian Sandakan. Iaitu keadaan ini boleh mendatangkan risiko limpahan air laut di pesisir pantai dan juga muara sungai. Kesemua amaran ini berkuat kuasa sehingga ke esok hari. Bagi keadaan cuaca semasa di negeri Sabah dan juga Sarawak, pula hujan di 1-2 tempat masih lagi lebat di sekitar Kuching, Betong, Sarike, Mukah dan juga termasuklah Miri dan juga bahagian Limbang negeri Sarawak. Dan kelihatan hujan yang agak lebat termasuklah ribut petir di wilayah Persekutuan Labuan dan juga tidak lupa negeri Sabah buat masa ini menerima 1 garis badai di kawasan Sabah Timur dan juga jangkaan hujan dijangka akan meningkat pada tengah malam hari ini. Bagi ambaran angin kencang dan juga laut bergelora yang sedang berkuat kuasa iaitu seperti yang bertanda lorekan warna kuning di sini, berbahaya ke atas semua bot-bot kecil, suka laut dan juga rekreasi laut. Amaran ini berkuat kuasa sehingga ke 29 November 2020. Bagi ramalan cuaca keesokan hari pula, Malaysia masih lagi menjangkakan taburan hujan yang tinggi
tinggi pada esok hari berbanding pada hari ini, dengan keadaan yang bermula di kawasan sekitar perairan dan juga perkapalan rantau negara kita boleh memasuki ke darat menjelang ke tengah hari esok, terutama sekali di kebanyakan tempat di Semenanjung dan juga negeri Sarawak, dan keadaan ini boleh menjangkau sehingga ke malam esok. Sekian dahulu laporan cuaca buat malam ini. Dapatkan informasi cuaca di laman Sesawang dan juga media sosial kami. Saya Abdul Aizat. Assalamualaikum. Kluster baru COVID-19 dilaporkan hari ini. 2 kluster dilaporkan di Tawau, Sabah, dikenali kluster Bot Biru dan kluster Blok 31, masing-masing merekodkan 17 dan 13 kes positif. Di Johor Bahru, Johor, kluster Gemilang melibatkan sebuah syarikat logistik dengan 26 individu dikesan positif. Kluster Tapak Bina Sungai Udang pula dilaporkan di Kepong, Kuala Lumpur, melibatkan 11 kes positif pekerja tapak pembinaan. Sementara itu di Kelantan, kluster Cengal melibatkan daerah Kota Baru dan Machang dengan 15 individu dikesan positif. Manakala kluster ke-6 iaitu kluster Damar Laut melibatkan daerah Timur Laut dan Barat Daya Pulau Pinang serta daerah Padang Terap di Kedah dengan 13 kes positif dikesan. 243 individu ditahan semalam atas kesalahan ingkar arahan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam kenyataannya berkata daripada jumlah itu 217 individu dikompaun manakala 26 lagi direman. Kesalahan tertinggi ialah tidak memakai pelitup muka 79 kes, diikuti gagal mematuhi arahan penjarakan fizikal 48 kes. Lain-lain kesalahan termasuk gagal menyediakan peralatan merekod butiran pelanggan dan rentas negeri atau daerah PKPB tanpa kebenaran. Dalam operasi benteng semalam pula, polis berjaya menahan seramai 32 pendatang asing tanpa izin, 2 tekong serta merampas 10 kenderaan darat. Sebanyak 280 sekatan jalan raya dilaksanakan melibatkan op penawar, op benteng PDRM dan op benteng Aksem. Tambahnya, kerajaan akan mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak yang cuba memasuki sempadan negara secara haram dan kawalan sempadan akan terus diperketat terutama lorong-lorong tikus. Susulan kes tembak anggota pasukan gerakan ARM PGA di sempadan Bukit Kayu Hitam Kedah petang semalam, satu kertas siasatan akan dibuka dan kes akan disiasat di bawah Seksyen 307 Kanun Keseksaan. Ketua Polis Kedah Datuk Hasanuddin Hassan mengesahkan anggota yang ditembak tersebut berpangkat Lance Corporal dan berusia 26 tahun. Anggota tersebut ditembak berhampiran pagar sempadan kira-kira pukul 6.15 petang
menggunakan senapang angin dan peluru berbola balista terkena di bahagian perut ketika menjalankan tugas rondaan Ops Benteng di sekitar pos di Martek Bukit Kayu Hitam menghala ke pos M16. Bagaimanapun, anggota yang bertugas di Kompani B Batalion 3 PGA Bidor tidak mengalami kecederaan serius, sekadar mengalami kecederaan kecil di bahagian perut. Manusia berada di situ dengan berpakaian gelap, berada berhampiran dengan pagar sempadan di sebelah negara Thailand. Jadi susulan pada itu, anggota tadi itu telah bergegas balik ke pos untuk mendapatkan bantuan dan apabila berada di situ, patah balik semula ke tempat kejadian itu dapati kelibat manusia tadi itu telah hilang ataupun tidak lagi berada di tempat tersebut. Jadi pengadu selepas itu pergi ke balai polis untuk buat laporan polis. Beliau bercakap pada sidang media di Alostar. Datuk Hasanuddin berkata pihaknya tidak menafikan kemungkinan besar tembakan dilepaskan rakan penyeludup dari negara jiran. Katanya polis mempunyai hubungan rapat dengan polis negara jiran Thailand dan mengenai kejadian itu, beliau berkata pihaknya ada menghubungi polis negara tersebut bagi memaklumkan kejadian berkenaan. Bagi mengekang dan membantras aktiviti penyeludupan di sempadan utara tanah air, pasukan gerakan ARM PGA Brigade Utara telah mengerah semua asetnya ke kawasan berkenaan. Komandannya SSC Abdul Ghani Muhammad G berkata, selain anggota VET 69, pihaknya turut mengerahkan unit Tiger dari Platoon 1 PGA, unit pengesan, unit berkuda dan unit persenjataan. Unit kereta berperisai jenis Shaki AT-105 dan Komander V105-5150 turut digunakan mengawal sempadan sepanjang 106 km selain pengawasan drone dan helikopter melalui udara. Yang membuat rondaan bersama perisai. So setiap satu kereta perisai kita tempatkan 4 anggota tracker daripada Batalion 3. So far kita orang kata meneruskan rondaan ni dan kita namakan kita punya rondaan bersepadu. Beliau berkata demikian ketika membuat tinjauan aktiviti pemantauan dan penguatkuasaan di sempadan Padang Besar. Sepanjang bulan ini, 4 kejadian tembakan direkodkan. Selasa lalu, seorang anggota PGA, Sarjan Baharudin Ramli, terbunuh manakala Sarjan Norihan Tari cedera parah dalam insiden tembakan. Polis memperketatkan kawalan di beberapa taman perumahan di Mukim Seluang Kulim, Kedah susulan pelaksanaan PKPD di kawasan itu bermula tengah malam ini. Ketua Polis Daerah Kulim, Superintendent Azhar Hashim berkata, selain aspek pematuhan SOP, penduduk diingatkan agar tidak mengambil kesempatan untuk keluar dari kawasan itu sebelum atau sepanjang tempoh PKPD tanpa alasan kukuh. Di samping pelaksanaan sekatan jalan raya, polis turut memperketatkan kawasan di lorong-lorong tikus yang boleh digunakan untuk keluar masuk. Kawasan MCO ini agar mematuhi segala peraturan-peraturan atau SOP yang akan dikeluarkan oleh pihak MKN agar semua masyarakat bekerjasama untuk memastikan sepenuhnya peraturan-peraturan yang akan dikeluarkan ini dipatuhi. Beliau bercakap kepada pemberita pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kulim. Semalam, Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memaklumkan PKPD itu melibatkan kira-kira 6,000 penduduk di 9 taman perumahan. Seluruh peminat bola sepak dunia khususnya di Argentina dan Naples, Itali hari ini berendam air mata. Betul, untuk laporan lanjut kita bersama rakan Fazli Ibrahim. Silakan. Fazli. Agung Zahir ucapan takziah kepada keluarga Maradona.
FM harap SOP kuarantin buat Harimau Malaya diperhalusi. Kita mulakan dengan perkembangan sukan tempatan. Ucapan takziah dizahirkan oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah terhadap seluruh rakyat Argentina atas berita kematian Diego Maradona. Legenda bola sepak Argentina itu meninggal dunia pada malam tadi akibat serangan jantung. Dalam satu kenyataan, Al-Sultan Abdullah turut bertitah pernah bertemu dengan Maradona ketika anugerah bola sepak FIFA 2017 di Zurich dan terpesona dengan karisma serta personaliti bekas bintang Napoli dan Barcelona itu. Baginda dan Maradona banyak berkongsi idea dan pandangan mengenai sukan berkenaan kerana minat dan kecintaan yang sama terhadap bola sepak. Maradona dilabel sebagai antara pemain terhebat sepanjang zaman dan pernah menjadi kapten ketika membantu Argentina menjuarai Piala Dunia 1986. Dia juga beraksi buat Boca Juniors, Barcelona, Napoli serta turut diingati atas insiden gol tangan Tuhan ketika Argentina menewaskan England di suku akhir Piala Dunia 1986. Ini pula menjelang perlawanan pusingan kedua kelayakan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023 pada Mac 2021. Persatuan Bola Sepak Malaysia FM berharap agar prosedur operasi standard SOP sedia ada buat skuad kebangsaan berkaitan tempoh kuarantin dikaji semula. Ia bertujuan memudahkan perjalanan Harimau Melaya menghadapi baki 3 aksi kumpulan G menentang UAE, Thailand dan juga Vietnam. Dalam satu kenyataan, Presiden FAM Datuk Hamidin Muhammad Amin berkata permintaan tersebut dibuat kerana skuad kendalian Tan Cheng Ho hanya memiliki tempoh 5 hari rehat selepas aksi menentang UAE di Dubai pada 25 Mac sebelum menjadi tuan rumah kepada Vietnam pada 30 Mac. Terdahulu, satu pertemuan di antara Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Merican Naina Merican dan kepimpinan tertinggi FAM serta Liga Bola Sepak Malaysia MFL berlangsung di Ibu Pejabat MFL hari ini bagi membincangkan pelan menghadapi musim 2021. Antara yang dibincangkan adalah mengenai kesan penajaan terhadap Liga Malaysia sepanjang tempoh pandemik COVID-19 selain isu kemasukan penonton ke stadium anda kes COVID-19 menurun pada masa akan datang. Ini berita gembira buat penyokong UiTM FC. Pasukan berkenaan pada hari ini mengumumkan pemain pertahanan yang juga kapten pasukan Victor Nironal kekal bagi kempen musim 2021. Perkara tersebut disahkan pengurus UiTM FC Mustaza Ahmad. Menurut beliau, pengumuman tersebut membolehkan barisan pertahanan diperkuat selain lebih yakin mengharungi cabaran musim baru. Ini amat menggembirakan tentang UiTM FC. Malah saya rasa kita yang gembira kepada ketua pelatih yang Mr. Frank Banan yang begitu mengendaki saya untuk memastikan Victor masih lagi bersama UiTM FC. Jadi saya berharap prestasi cemerlang beliau dapat diteruskan dan ditingkatkan dan juga dapat membantu pemain muda kita dalam kita mengharungi musim 2021. Pemain kelahiran Perancis itu menjadi watak penting buat UiTM FC dalam melakar rekod cemerlang musim ini apabila menamatkan saingan Liga Super di tangga ke-6 dan turut layak ke suku akhir Piala Malaysia. Saingan Liga Malaysia musim hadapan dijadualkan berlangsung pada Februari. UiTM tetap di hatiku. Okey, ini pula sukan badminton. Pengarah kejurulatihan Persatuan Badminton Malaysia BAM Wong Chun Han akui berpuas hati dengan prestasi semasa dipamerkan ke semua pemain dalam kejohanan berpasukan campuran yang berakhir semalam. Menurut Chung Han, fokus utamanya dalam kejohanan berkenaan ialah untuk melihat kekuatan pemain mengawal tekanan dan emosi ketika di gelanggang. Jelas Chung Han, pemain telah memberikan komitmen yang baik sepanjang pertandingan berlangsung malah berupaya mengawal tekanan seperti sedang bermain dalam kejohanan besar. Tapi juga dari kalangan kita coaches, kita juga belajar untuk cuba mengendalikan emosi pemain supaya mereka tidak dari segi emosi terlalu down kerana tidak adanya tournament
ya, dan tidaknya ada rutin yang biasa. Ya, so itu juga kita semua sama-sama untuk belajar, dan saya rasa kita makin mendapat rhythm itulah untuk mengendalikan situasi seperti ini. Ya. Penganjuran kejohanan simulasi berkenaan adalah inisiatif BEM buat pemain mereka dalam Camp Road to Tokyo RTT dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP ketat di Akademi Badminton Malaysia ABM. Sukan berbasikal, susulan pembatalan perlumbaan Litu di Langkawi LTDL pada edisi 2021. Pasukan TSG akui terkesan akibat keputusan berkenaan berikutan. Tiada perlumbaan kompetitif dalam negara untuk disertai pada tahun depan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif TSG Cikgu Muhammad Izmuddin Cikgu Mahmud, pembatalan LTDL turut memberi kesan kepada semua pelumbanya yang amat dahagakan pertandingan. Saya pada tahun 2021 akan ada race ataupun perlumbaan di peringkat lebuh raya ni yang akan orang kata masih ada lagi lah. Contohnya macam Tour of Peninsula. Kemudian kita berharap ada satu race yang melibatkan tempatan lah. Sebab kita tahu apabila melibatkan wabak ataupun pandemik COVID-19 ni, dia lebih kepada kita menjaga keselamatan lah, terutamanya rider dan juga kru yang terlibat lah. Mana kita terpaksa akul lah dengan keputusan kerajaan yang telah diputuskan baru-baru ini. Sebelum ini, TSG memilih menarik diri daripada menyertai 5 jelajah perlumbaan di luar negara berikutan pandemik COVID-19 yang masih belum pulih. Diego Maradona, namamu akan terus diingati oleh semua peminat bola sepak seluruh dunia. Okey, seterusnya kita kembali bersama dengan Fatil dan juga Fiona. Selamat malam. Ya, Fazli Ibrahim, terima kasih. Seorang wanita di Oman yang dikenali sebagai Mariam Al-Balushi memelihara 480 ekor kucing dan 12 ekor anjing di kediamannya sejak 12 tahun lalu. Mariam, 51 tahun, menggambarkan haiwan peliharaannya itu sebagai penenang hidupnya dan sahabat. Malah beliau sanggup membelanjakan kira-kira RM32,000 sebulan untuk menanggung haiwan peliharaannya itu. Di India, kira-kira 50 orang terlibat dalam misi selama 14 jam untuk menyelamatkan seekor gajah yang terjatuh ke dalam perigi sedalam 50 kaki. Difahamkan perigi itu tidak mempunyai penghadang dan hanya ditutup oleh semak. Bagaimanapun, haiwan berkenaan disahkan tidak cedera dan berada dalam keadaan baik. Seorang anggota polis berjaya merakamkan detik-detik cemas ini ketika menyelamatkan seorang wanita yang terperangkap selepas kereta yang dipandunya terbabas ke dalam sungai Isnin lalu. Laporan Daily Mail menyebut wanita yang berusia 24 tahun itu tertidur semasa memandu, seterusnya terbabas ke dalam sungai. Wanita tersebut sempat menghubungi talian 911 dari dalam kenderaannya sebelum tenggelam. Google Malaysia hari ini meraihkan legenda ikon Malaysia Singapura Allahyarhamah Puan Sri Saloma menerusi paparan Doodle enjin carian itu. Pada tarikh hari ini di tahun 1978, Saloma melakar sejarah apabila beliau dianugerahkan gelaran Biduanita Negara Pertama oleh Kerajaan Malaysia ketika itu. Saloma dilahirkan di Singapura pada 22 Januari 1932, mula mengasah bakat dalam bidang nyanyian ketika berusia 7 tahun. Beliau memulakan kerjaya nyanyian secara profesional ketika usia remaja dan kerjayanya dalam bidang muzik berkembang menerusi persembahan di kelab malam dan majlis-majlis perkahwinan. Biduanita Puan Sri Saloma atau nama sebenarnya Puan Sri Salmah Ismail yang bersuara bak buluh perindu merakamkan lebih 500 buah lagu dan menerusi lakonannya yang berkarisma sekaligus membuka laluan untuk generasi pelakon wanita masa hadapan. Setelah beralih menceburi bidang lakonan pada pertengahan 1950-an, beliau dengan pantas menjadi ikon selebriti.
Pada 1961, beliau mendirikan rumah tangga dengan seniman agung negara Allahyarham Tan Sri Dr. P. Ramlee, dan dengan pantas pasangan legenda itu mengubah dunia hiburan Malaysia menerusi muzik dan filem-filem mereka. Memiliki gaya rambut tersendiri dan fashion pakaian yang tidak dapat ditiru kerana kebanyakannya dijahit sendiri oleh beliau, Saloma membintangi pelbagai filem sepanjang era 1960-an dan melahirkan banyak album sepanjang hayatnya. Pelakon Atikah Suhaimi dipilih melakonkan watak penyanyi Siti Nordiana dalam drama Aku Seorang Perempuan. Dan Atikah mengakui tertekan untuk melakukan watak itu kerana Siti Nordiana mempunyai kelompok peminat yang besar. Memang terasalah bergegar, berdegup jantung bila jadi Siti Nordiana kan. Tak sangka lah sebab memang Atikah minat dia waktu sekolah dulu, and tak sangka sangat tiba-tiba dapat bertemu dengan dia, sebelum ni dapat berlakon dengan dia, dan sekarang pula buat drama tentang cerita dia, inspirasi dia. Jadi rasa sangat berbesar hatilah. Cabaran dia cuma Siti Nordiana tu dia orang yang sangat hati yang baik, lemah lembut. Macam Atikah ni cepat melenting. So kadang-kadang macam bila dia rasa macam ni, waktu yang contohlah waktu-waktu genting macam tu, bagi Atikah macam macam tak logik perasaan macam tu. Kalau Atikah dah marah dah. Atikah yang melakonkan watak bernama Siti Nuraisyah berkongsi dia mengambil inisiatif menonton semua video membabitkan Nana bagi mendapatkan gambaran lebih jelas. Segmen B Diva itu menutup paparan berita perdana untuk edisi Khamis 26 November. Patuhi SOP bagi mencegah penularan wabak dalam usaha melandaikan lengkung COVID-19. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera.